Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya, pergerakan negara-negara berkecuali ataupun singkatannya NAM. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, ada 5 pertubuhan yang akan dipelajari. Yang pertama Commonwealth, yang kedua PBB, yang ketiga NAM, yang keempat negara-negara selatan dan yang kelima OIC. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pertubuhan NAM, iaitu pergerakan negara-negara berkecuali. Di bawah tajuk NAM ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang NAM. Yang kedua, matlamat NAM. Yang ketiga, prinsip perjuangan NAM. Dan yang keempat, sumbangan atau peranan Malaysia di dalam NAM. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, latar belakang NAM. NAM ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. Bila diwujudkan? September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. Anggota atau ahlinya terdiri daripada negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Ahlinya terdiri daripada negara apa? Negara-negara membangun di 3 huruf A. A yang pertama Asia, A yang kedua Afrika dan A yang ketiga Amerika Selatan. Jumlah ahlinya adalah 113 buah negara dengan 16 buah negara sebagai pemerhati dan 28 buah negara sebagai tetamu jemputan. Matlamat atau tujuan NAM, ada 3 je matlamatnya. Yang pertama, keamanan di dunia dikekalkan. Yang kedua, tidak menyokong kepada mana-mana blok, iaitu blok komunis dan blok kapitalis. Dan yang ketiga, tidak suka berperang. Bila dia nakkan keamanan, jadi dia suka berperang tak? Tidak suka berperang. Okey, tengok prinsip perjuangan NAM. Yang pertama, mengelak campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara. Yang kedua, menghormati kedaulatan sesebuah negara. Yang ketiga, menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan, persefahaman dan menghormati hak asasi manusia. Ada berapa cara nak menyelesaikan pertelingkahan menurut NAM? Ada 3 cara. Yang pertama, rundingan, persefahaman dengan menghormati hak asasi manusia. Okey, last sekali kita lihat peranan atau tanggungjawab atau sumbangan Malaysia dalam NAM, atau manfaat atau faedah atau kepentingan atau kesan atau keistimewaan atau kelebihan atau kejayaan Malaysia dalam NAM. Bunyi nampak berbeza tapi jawapannya sama sahaja. Tengok peranan yang pertama, Malaysia dipilih menjadi tempat persidangan NAM kali ke-13 di Kuala Lumpur pada tahun 2003. Ingatlah, Malaysia dipilih menjadi tempat persidangan NAM kali ke berapa? Kali ke-13. Tahun bila? Tahun 2003 di Kuala Lumpur. Yang paling penting nombor 3. Kali ke-13 tahun 2003. Dalam persidangan tersebut telah mencatat kehadiran ahli yang teramai dan mendapat 2 ahli baru, iaitu Timur Leste dengan Pulau Catalina. Selain itu, dalam persidangan di Kuala Lumpur tersebut juga telah diadakan mesyuarat OIC secara tidak langsung. Di samping itu, deklarasi Kuala Lumpur diwujudkan. Tujuannya untuk menghidupkan kembali NAM. Malaysia juga menyokong Palestin untuk bebas daripada Israel. Dan Malaysia mencadangkan supaya Iraq mendapat keamanan akibat diserang oleh Amerika. Jadi formula untuk peranan Malaysia di dalam NAM ialah ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pak Cik Din berak. Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pak Cik Din buat apa? Pak Cik Din berak. Okey, tengok penerangan formula. Ahli merujuk pada ahli juga. OIC merujuk pada OIC juga. D merujuk pada deklarasi, persamaan pada huruf D di depan. D dengan deklarasi. Kuala Lumpur merujuk pada Kuala Lumpur juga. Nampak merujuk pada NAM. Persamaan pada 3 huruf awal. Nampak sama dengan NAM, NAM di depan.
Pak Cik Din merujuk pada Palestin. Persamaan pada huruf PA dengan IN di belakang. Pak Cik Din, Palestin. Berak merujuk pada Iraq. Persamaan pada sebutan belakangnya. Kalau orang Kedah sebut berak, hampir sama sebutannya dengan apa? Dengan Iraq. Jadi apa formula untuk peranan Malaysia di dalam NAM? Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pak Cik Din berak. Yang paling penting, peranan atau sumbangan Malaysia dalam NAM ni, kena ingat yang wajib, dia menjadi tempat apa? Tempat persidangan NAM kali ke berapa? Kali ke 13 tahun 2003 di Kuala Lumpur. Lepas tu baru masuk formula. Apa formulanya? Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pak Cik Din berak. Ahli itu merujuk berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, kehadiran ahli teramai. Dan yang kedua, ahli baru. Ada dua ahli baru, iaitu Timur Leste dengan Pulau Catalina. OIC merujuk pada mesyuarat OIC secara tidak langsung. Di Kuala Lumpur merujuk pada deklarasi Kuala Lumpur diwujudkan. Nampak merujuk pada NAM dihidupkan kembali. Pak Cik Din merujuk pada Palestin disokong untuk bebas daripada Israel. Dan berak merujuk pada Iraq. Iraq disokong untuk mendapat keamanan selepas diserang daripada Amerika Syarikat. Baiklah, kita lihat analisis kekerapan bab 9 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Sebagaimana yang pelajar ketahui, bab 9 ni adalah bab wajib naik dalam kertas 2 di soalan esei nombor apa? Soalan esei nombor 11. Ingatlah, kalau pelajar study semua tajuk di dalam bab 9 ni, automatik dah boleh jawab berapa soalan esei? Dah boleh jawab satu soalan esei. Iaitu soalan esei nombor berapa dalam kertas 2? Soalan esei nombor 11. Confirm boleh jawab. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 9. Semua tajuk dia kena hafal. Begitu juga dalam SPM ulangan. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Tajuk 6. Setakat lah ni 6 baru 2 kali ditanya dalam SPM sebenar, iaitu 2011 dengan 2018. Tahun 2020 ni berkemungkinan akan naik lagi, jadi tolong bagi perhatian untuk tajuk 6 ni sekali lagi. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Kalau boleh, bukan saja 6. Semua tajuk di dalam bab 9 ni tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia akan masuk soalan esei nombor apa? Soalan esei nombor 11. Confirm soalan esei nombor 11 di kertas apa? Kertas 2 SPM. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk di dalam bab 9 ini. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan matlamat 6. Matlamat 6 yang kita belajar tadi ada 3. Iaitu keamanan, tidak menyokong mana-mana dan tidak suka berperang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman dengan 2 Roman tak? Ada. Kalau ada, jawab terus, tak payah buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus, keamanan di dunia dikekalkan, dan 2 Roman tulis terus, tidak menyokong blok komunis dan blok kapitalis. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Jadi boleh tambah satu lagi jawapan tak? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah je 3 Roman, tidak suka berperang. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia tanya, jelaskan matlamat, jelaskan manfaat yang diperolehi Malaysia dalam NAM. Apa kena soalan? Manfaat yang diperolehi Malaysia dalam NAM. Ingat lagi tak formula? Apa formula untuk manfaat? Formulanya, ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pak Cik Din berak. Yang paling wajib sekali, yang paling penting sekali kena tulis apa? Malaysia menjadi tempat persidangan 6 kali ke berapa? Kali ke 13 tahun 2003 di Kuala Lumpur. Lepas tu baru masuk jawapan ikut formula. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Manfaat yang diperolehi Malaysia dalam 6 ialah dipilih menjadi tempat persidangan 6 kali ke-13 di Kuala Lumpur pada tahun 2003. Persidangan tersebut mencatat kehadiran ahli teramai dan mendapat 2 ahli baru, iaitu
Timor Leste dan Pulau Catalina. Merujuk pada formula apa? Ahli. Kemudian formula pula apa? OIC. Selain itu, dalam persidangan tersebut juga dijalankan mesyuarat OIC secara tidak langsung. Kemudiannya di Kuala Lumpur, merujuk pada deklarasi Kuala Lumpur. Di samping itu, deklarasi Kuala Lumpur diwujudkan. Nampak tu apa? NAM. Bertujuan untuk menghidupkan kembali NAM. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C ditanya, pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu berbaik-baik dengan negara luar? Apakah anda soalan? Sebab. Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab negara kita perlu berbaik-baik dengan negara luar. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab negara kita perlu berbaik dengan negara luar ialah dapat memajukan ekonomi negara. Titik. Lepas titik penanda wacana apa selalu cikgu ajak? Guna number. Jadi lepas titik tulis kedua, koma, dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dua hala. Lepas kedua, ketiga, koma, kedaulatan negara dapat dipelihara. Lepas ketiga, keempat, koma, dapat meminta bantuan pertahanan daripada ancaman luar. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Lepas keempat, kelima, dapat mewujudkan hubungan diplomatik. Keenam, dapat mewujudkan pertukaran teknologi. Tambah je. Yang penting, keluar periksa dalam keadaan sangat puas, iaitu puas-puas. Tak nak keluar periksa dalam keadaan was-was. Jadi kalau nak puas-puas, buat apa? Nak puas-puas, bagi jawapan lebih. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, jelaskan latar belakang NAM. Apakah anda soalan? Latar belakang NAM. Jadi seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Latar belakang NAM ialah ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. Anggota atau ahlinya terdiri daripada negara-negara membangun di 3A, di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Jumlah ahlinya serta 13 buah negara dengan 16 buah negara pemerhati dan 28 buah negara sebagai tetamu jemputan. Okey, soalan B pula. Soalan B ditanya, terangkan peranan Malaysia dalam NAM. Apakah anda soalan? Peranan Malaysia dalam NAM. Ada formula tak peranan Malaysia dalam NAM? Ada. Apa formulanya? Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pakcik Din berak. Yang wajib kena ingat peranan Malaysia dalam NAM, dia menjadi tempat apa? Tempat persidangan NAM kali ke-13 pada tahun 2003 di mana? Di Kuala Lumpur. Lepas tu baru masuk formula. Apa formulanya? Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak Pakcik Din berak. Okey, seperti biasa untuk soalan esei wajib ada pembuka. Jadi mula-mula tulis pembuka dulu. Ambil kat soalan. Semangat Malaysia dalam NAM ialah dipilih menjadi tempat persidangan NAM kali ke-13 di Kuala Lumpur pada tahun 2003. Lepas tu formula apa? Ahli. Persidangan tersebut mencatat kehadiran ahli teramai dan mendapat 2 ahli baru, iaitu Timor Leste dan Pulau Catalina. Kemudiannya formula lagi OIC, merujuk pada mesyuarat OIC secara tidak langsung. Selain itu, dalam persidangan tersebut juga dijalankan mesyuarat OIC secara tidak langsung. Ahli OIC di Kuala Lumpur nampak. Di Kuala Lumpur tu merujuk pada deklarasi Kuala Lumpur. Macam mana nak masuk penanda wacana untuk isi yang kedua? Guna number. Jadi peranan kedua, deklarasi Kuala Lumpur diwujudkan bertujuan untuk menghidupkan kembali NAM. Lepas peranan kedua, peranan ketiga, Pakcik Din tu Palestin. Malaysia menyokong Palestin untuk bebas daripada Israel. Dan last sekali berak tu apa? Berak tu Iraq. Jadi peranan keempat, Malaysia mencedahkan supaya Iraq mendapat keamanan akibat serangan daripada Amerika Syarikat. Okey, last sekali kita lihat soalan C. Okey, soalan C ditanya, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menjalinkan hubungan baik dengan negara lain? Apakah anda soalan? Langkah-langkah menjalinkan hubungan baik dengan negara lain. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Langkah-langkah untuk menjalinkan hubungan baik dengan negara lain ialah dengan menghormati kedaulatan negara lain. Huraiannya, hal ini kerana Malaysia mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Contohnya, di negara yang dilanda peperangan seperti Syria.
Last sekali kesannya, politik negara menjadi stabil dan kedaulatan negara dapat dikekalkan. Ingatlah soalan kibat yang cikgu ajak, selalunya mesti ada apa perkara yang cikgu ajak? Ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh dan last sekali ada kesannya. Jadi macam mana nak start isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Iaitu cara kedua. Cara kedua ialah dengan membantu meningkatkan ekonomi melalui perjanjian perdagangan 2 hala. Huraiannya, hal ini agar dapat meningkatkan pasaran import dan ekspor dalam negara. Misalnya, Malaysia mengimport beras dari negara Thailand dan mengekspor getah dan biji timah ke Britain. Last sekali kesannya, dapat menambah pendapatan negara masing-masing. Lepas cara kedua, cara ketiga ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Huraiannya, hal ini dengan mengadakan banyak lawatan ke negara luar seperti Afrika Selatan, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Last sekali kesannya, wujud semangat setia kawan dan kesepakatan antara negara dalam semua bidang. Untuk soalan yang 8 markah, cukup sekadar 2 isi, 2 huraian, 2 contoh dan 2 kesan. Namun di sini sengaja cikgu bagi sampai 3 isi agar pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Dan pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi je sampai 3 isi, 3 huraian, 3 contoh dan 3 kesan. Agar kita keluar periksa dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sangat puas. Tak mau was-was nak. Okey, untuk pelajar yang akan ambil SPM pada tahun 2020, cikgu nak bagi satu berita gembira. Cikgu ada mengeluarkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport. Mengikut bab, setiap bab ada tajuk-tajuk sport dia tersendiri. Di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. RM1 tingkatan 4 dan RM1 tingkatan 5. Sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0173752929. Okey, hanya itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.